Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tashbikil asabi'i fil masjid wa ghairihi. Jumpa. Berarti lama ni takut tak jumpa. Tak jumpa cari. Berarti sementara. Jadi berapa bulan dah? Oh ya. Bab berkenaan dengan tashbikil asabi', menjalinkan jari-jari, masukkan jari sebelah tangan ke dalam jari-jari sebelah tangan lagi. Jalinan jari, menjalinkan jari-jari dalam masjid wa ghairihi ay wa ghairil masjid, dalam masjid dan juga bukan dalam masjid, maksudnya di luar masjid. Daripada Terjematul Bab ni, Imam Bukhari hendak menyatakan berkenaan dengan sah ataupun tidak sah menjalinkan jari-jari dalam masjid dan juga di luar masjid. Dalam riwayat-riwayat sunan di situ ada larangan berkenaan dengan tashbikul asabi'. Berkenaan dengan riwayat-riwayat yang melarang itu dalam kitab-kitab sunan ada, dan Imam Bukhari tidak masukkan dalam Sahih Bukhari dia berkenaan dengan riwayat yang mana ada sahabat menjalin jari-jari dalam masjid dan juga bergerak-gerak bahu. Ada sahabat lain larang sama dia, cuma Imam Bukhari tidak bawa riwayat seperti itu dalam Sahih Bukhari dia, disebabkan riwayat-riwayat itu tidak menepati dengan syarat dia, syarat ketat dia. Jadi daripada situ muhaddisin kata Imam Bukhari daripada Terjematul Bab ni hendak menyatakan ataupun nak sabitkan harusnya menjalinkan jari-jari dalam masjid ataupun di luar masjid. Walaupun begitu, maksudnya walaupun riwayat-riwayat yang larang tashbikul asabi' Imam Bukhari tidak masukkan dalam Sahih Bukhari dia, disebabkan tidak menepati dengan syarat-syarat ketat dia, itu tidak bermakna riwayat-riwayat yang larang
berkenaan dengan tashbikul asabi' ni tidak sahih dan sebagainya, tidak bawa maksud tu. حدثنا حميد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. Riwayat daripada Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Amr bin al-As. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalinkan jari-jarinya. Jadi muhaddisin kata riwayat ni yang kita dah baca ni, syabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu ni, ini riwayat mujmal, ringkas. Dan ada lagi satu riwayat kita akan baca, riwayat di situ waqala Asim bin Ali, ada. Lepas ni kita akan jumpa di situ dalam riwayat tu ada tafsil secara terperinci di situ. Di bawah tu waqala Asim bin Ali qala hadatsana Asim bin Muhammadin qala sami'tu hadzal haditha min abi. Asim bin Muhammad kata, saya dengar hadis ni daripada ayah saya. Maksudnya dia dengar juga hadis ni, cuma dia tak berapa ingat. Faqawwamahu li Waqidun an abihi. Kemudian Waqid membetulkan, meluruskan hadis tu, apa yang dia tak ingat tu. Waqid membetulkan, meluruskan bagi aku daripada ayahnya, ayah Waqid. Qala, Walid bagi Waqid dia kata sami'tu abi. Waqid kata sami'tu abi, aku dengar ayahku, wa huwa yaqulu, sedang berkata, qala Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin al-As kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah bin Amr, kaifa bika, wahai Abdullah bin Amr, bagaimana keadaan dengan engkau, apa akan jadi situasi engkau, idza baqita fi jusalatin minan nasi bihadza, ay bihadzal hadits, apabila engkau masih kekal di kalangan orang ramai. Jusalah maksudnya orang-orang yang rendah darajat di kalangan orang ramai. Dengan apa nama hadis ni, bihadza ay bima sabaqa, jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi ada menyatakan masukkan jari-jari, jalinkan jari-jari. Berkenaan dengan itu, kalaulah engkau menceritakan pada orang-orang tidak mampu
mau beza di antara baik dan buruk, apa akan jadi? Jadi berkenaan dengan tashbih ni, muhaddisin kata ada 4 keadaan tashbih dalam sembahyang. Satu. Yang kedua, tashbih tengah tunggu nak sembahyang. Yang ketiga, tashbih selepas daripada sembahyang dalam masjid. Yang keempat, tashbih di luar masjid. Ada 4 keadaan berkenaan dengan tashbih. Tashbih pertama ketika sembahyang, menjalinkan jari ketika sembahyang. Itu di sisi fuqaha hukumnya karahah syadidah, maksudnya sangat-sangat tidak disukai disebabkan perbuatan seperti itu adalah bercanggah dengan cara sembahyang itu. Dan cara yang kedua, tengah duk tunggu nak sembahyang, ketika itu menjalinkan jari-jari tashbih, itu juga dikira makruh. Tapi berbanding makruh tadi dalam tashbih fi salat tu, makruh ni ringan sikit, tidak karahah syadidah, karahah biasa. Sebab apa jadi makruh? Tengah tunggu nak sembahyang, menjalinkan jari-jari, itu juga dianggap tashbih dalam sembahyang. Sebab orang tu sedang menunggu nak sembahyang, hukumnya dia tu seolah-olah sedang sembahyang. Jadi sebab tu tengah tunggu nak sembahyang, tashbihul asabi' dikira makruh juga. Yang ketiga, selepas sembahyang dalam masjid, tashbihul asabi' itu mubah, jaiz, maknanya harus. Itu dah selesai sembahyang, tidak dalam sembahyang ataupun tidak sedang menunggu nak sembahyang, dah selesai sembahyang tu, walaupun dalam masjid, tidak mengapa, harus. Yang keempat, tashbihul asabi' di luar masjid. Itu lebih harus, maknanya tidak dianggap makruh dan sebagainya. Jadi sekarang ni dah ada riwayat-riwayat mengharuskan tashbihul asabi' dalam masjid, dan juga dalam riwayat sunan tu ada riwayat larang tashbihul asabi'. Jadi ulama muhaddisin seperti biasa, apabila ada ikhtilaf di antara riwayat-riwayat, mereka jama' al-jam'u bainar riwayat, selaraskan antara riwayat-riwayat bercanggah tu. Jadi muhaddisin kata ketika berada dalam sembahyang,
ataupun tengah tunggu sembahyang dalam masjid, ketika tu jangan bawa cara tu tashbikul asabi' tu, sebab itu dianggap satu amalan tidak disukai. Tapi kalau di luar sembahyang, di luar masjid, dan juga tidak dalam keadaan sedang menunggu nak sembahyang, ketika itu tidak mengapa. Jadi berdasarkan keadaan, boleh hukum makruh ataupun harus tidak makruh. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin yang lain merupakan bangunan, satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, mengukuhkan setengahnya, sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Jadi orang mukmin juga begitu, mengukuhkan, menguatkan sesama mukmin. Wa syabbaka asabi'ahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sabdaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalinkan jari-jarinya, maksudnya itu dalam masjid, ketika tidak dalam keadaan sembahyang. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي. Salat tilka salat tayil, ya, salat ada ya, lepas ta tu ada ya, ya, itu betul. Di sini jadinya ihda salatil ashi. Ihda salat tayil, maksudnya asal tu salat tayini al ashi, nun musanna di situ dah gugur kerana idafat. Jadi salatayil, ihda salatayil ashi. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam bersama dengan kami, salah satu sembahyang di antara dua sembahyang sebelah petang, maksudnya zuhur ataupun asar. Qala Ibn Sirina qad sammaha Abu Hurairah. Muhammad bin Sirin yang riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Abu Hurairah menyebut namanya, nama salah satu sembahyang daripada dua sembahyang tu. Memang Abu Hurairah ada sebut sembahyang tu sembahyang zuhur kah ataupun sembahyang asar. Walakin nasitu ana, dan akan tetapi saya dah terlupa, jadi tak pasti sama ada zuhur ataupun asar. Nabi SAW sembahyang bersama dengan sahabat-sahabat. Qala fasalla bina raka'ataini. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat bersama dengan kami. Nabi
Nabi SAW menjadi imam. Summa sallama, setelah selesai 2 rakaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, sudahkan sembahyang. Faqama, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ila khashabatin ma'rudatin fil masjid, diri kepada sebatang kayu yang melintangi di dalam masjid. Fattaka'a 'alaiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggagah di atas khashabah tu, kayu tu, menungkat di atas kayu tu, ka'annahu ghadbanu, seolah-olah keadaan Rasulullah SAW ketika itu kelihatan dalam keadaan marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan kanannya 'ala al-yusra, di atas tangan kiri. Wa shabbaka baina asabi'ihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalinkan di antara jari-jarinya. Wa wada'a khaddahul aymana, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam letak pipinya yang kanan ala zahri kaffihil yusra, di atas bahagian belakang telapak tangannya yang kiri. Jadi mula-mulanya Nabi SAW letak tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian perlahan-lahan Nabi SAW jalinkan jari-jari. Lepas daripada itu Nabi SAW letak pipi kanan ni, letak di mana? Di atas bahagian belakang telapak tangan kiri, macam ni lah. Sampai itu letak macam ni, dalam keadaan kelihatan ada Nabi SAW rasa nak marah, tak puas hati begitu. Wa kharajatis sar'anu, sar'an golongan yang ingin cepat, orang-orang yang ingin cepat, maksudnya sar'an bila sudah bagi salam, siap selesai sembahyang, ada sesetengah mereka cepat-cepat nak keluar daripada tempat sembahyang tu. Jadi mereka tu sar'an tu orang-orang yang ingin cepat, mereka dah keluar min abwabil masjid, melalui pintu-pintu masjid. Faqalu, sambil keluar mereka kata, kasratis salatu, sembahyang dah dipendekkan. Jadi sembahyang tu sembahyang zuhur ataupun asar. Tadi daripada ihda salatayil asyi itu kita dah faham yang Rasulullah SAW sembahyang bersama dengan sahabat-sahabat ketika itu sembahyang 4 rakaat. Tapi 2 rakaat itu Nabi SAW dah bagi salam. Jadi sahabat-sahabat yang segera nak keluar sudah sembahyang ni, sambil keluar mereka kata sembahyang dah kasar. Daripada 4 dah jadi 2. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dalam kaum tu kumpulan sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW tu ada juga Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar. Wahabahu ayyukallimahu, mereka berdua juga, habahu ay khafahu, takut, groan kepada Rasulullah SAW supaya mereka mau bicara dengan Rasulullah SAW.
Jadi maksudnya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar, mereka rapat dengan Rasulullah SAW, mereka juga tak berani nak tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur ataupun asar yang Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat itu dah jadi kasar semula sembahyang tu, ke apa sebab mereka berdua pun gerun nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun, dalam kumpulan sahabat tu ada seorang lelaki, seorang sahabat, di dua tangannya agak panjang, yuqalu lahu Zul Yadaini, dikatakan kepadanya, orang panggil dia Zul Yadain, yang mempunyai dua tangan yang panjang. Qala, Zul Yadain kata, ya Rasulullah, anasita am qasuratis salatu. Wahai Rasulullah, adakah engkau terlupa sembahyang 4 rakaat dah sembahyang 2 rakaat itu terlupa, ataupun sembahyang dah jadi kasar, terlupa itu daripada diri Rasulullah SAW. Kasar itu adakah maksudnya, adakah hukum sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala dah tukar menjadi kasarkah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, lam ansa, aku tidak lupa, walam tuksar, dan juga sembahyang tidak dijadikan kasar. Faqala, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akama yaqulu Dzul Yadaini, adakah seperti mana Dzul Yadain kata tu, tanya kepada sahabat-sahabat, ramai sahabat-sahabat tu, bila tanya adakah betul Dzul Yadain kata tu, faqalu na'am, maka sahabat-sahabat jawab kata ya. Fataqaddama, Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke hadapan, fasalla ma taraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tambah rakaat, 2 rakaat yang dia dah tinggal tu. Summa sallama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam sebelah kanan tu. Summa kabbara, selepas bagi salam ucap takbir, wasajada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi, misla sujudihi, umpama sujudnya tadi, au atwala, ataupun lebih lama daripada sujud tadi. Jadi di sini ada 2 perkara perlu kita tahu. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sembahyang 2 rakaat tu, dah pun paling daripada tempat sembahyang tu, dah berdiri sambil menyandar kayu yang melintangi dalam masjid tu, dan juga dah bercakap-cakap dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan berlaku kesilapan dalam sembahyang tu. Kemudian Nabi SAW terus sambung balik sembahyang 2 rakaat tinggal tu. Jadi adakah keadaan ataupun kejadian seperti itu tidak mengapa, ataupun kiranya batal sembahyang? Nak kata batal, tak boleh. Yang sembahyang cara tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi ulama muhaddisin kata kemungkinan besar ketika tu
tidak dilarang lagi bercakap tengah semayang, sebab kita dah tahu pada peringkat awal Islam tu sahabat-sahabat tengah dia semayang, dia bercakap satu sama lain. Kemudian daripada tu turun ayat waqumu lillahi qanitin ay sakinin, berdasarkan maksud daripada ayat tu ataupun berdasarkan kehendak hukum daripada ayat tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi faham kepada sahabat-sahabat, dan mula daripada situ sahabat-sahabat diam khusyuk dalam sembahyang, tidak bercakap lagi. Jadi muhaddisin kata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap tengah sudah 2 rakaat, sebelum sambung 2 rakaat tu, ketika tu dianggap tidak mengapa, kemungkinan besar ketika tu masih tidak dilarang lagi bercakap-cakap ketika tengah sembahyang tu. Dan satu lagi, cara sujud sahwi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di sini, dia bagi salam dulu, kemudian baru sujud sahwi. Setahu kita ni, mengikut dalam mazhab Syafi'i ni, sujud sahwi masa mana buat? Sebelum salam. Jadi sujud sahwi ni sebenarnya ada 2 cara. Sujud sahwi sebelum salam pun ada riwayat-riwayat, dan sujud sahwi selepas memberi salam sebelah kanan pun ada. Jadi khilaf riwayat sama ada sujud sahwi sebelum salam ataupun selepas salam, itu khilaf fil afdaliyah, bukan khilaf fil jawaz. Maksudnya apa nama, sujud sahwi sebelum salam ni sah, selepas salam ni tidak sah, ataupun sujud sahwi selepas salam tu sah, sebelum salam tu tidak sah. Tidak begitu. Maknanya di sisi a'immah mujtahidin, mereka kira khilaf ni khilaf fil afdaliyah. Ada di sisi sesetengah imam seperti Imam Syafi'i dan sepahaman dengan Imam Syafi'i, mereka kira sujud sahwi sebelum salam tu afdal. Itu terbaik, lebih baik. Dan Imam Abu Hanifah dan sepahaman dengan Imam Abu Hanifah, di sisi imam-imam tu, sujud sahwi selepas salam tu kira afdal. Jadi maknanya khilaf fil afdaliyah, tidak menjadi masalah. Semuanya ada dalil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lakukan cara-cara tu. Summa rafa'a ra'sahu, setelah sujud sahwi, sujud pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepalanya sambil ucap takbir wa kabbara. Summa kabbara, setelah duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, wa sajada, sujud pula misla sujudihi au at-tawala, umpama sujudnya tadi ataupun lebih lama, lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah angkat kepala Nabi SAW takbir. Farubbama
sa'aluhu, mereka tanya kepadanya. Mereka ni murid-murid Ibnu Sirin, yang riwayat hadis ni daripada Abu Hurairah ni, murid-murid Muhammad bin Sirin tanya kepadanya, kepada Ibnu Sirin. Sa'alu hum tu murid-murid Muhammad bin Sirin. Di sini Muhammad bin Sirin. Jadi murid-murid dia tanya dia, berkali-kali tanya dia. Summa sallama, setelah Nabi SAW angkat kepala, selesai daripada sujud sahwi, sujud yang kedua tu, ada tak Rasulullah SAW bagi salam pula. Fayaqulu, maka Muhammad bin Sirin kata, nubbi'tu ay ukhbirtu, aku diberitahu bahawa anna Imran bin Husainin qala, Imran bin Husain kata, summa sallama, kemudian daripada itu, maksudnya selepas daripada sujud kedua, sujud sahwi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Nah, ini satu cara sujud sahwi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan utama Imam Bukhari di sini bukan nak menyatakan tentang sujud sahwi, tidak. Yang Imam Bukhari menghendaki di sini yaitu wasyabbaka baina asabihi, tadi letak tangan kanan di atas tangan kiri, tashbik bainal asabi, letak pipi kanan di atas bahagian atas belakang tapak tangan tu, di situ. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa syabbaka baina asabihi wa wada'a khaddahu al-aymana 'ala zahri kaffihi al-yusra. Di situ, dalam tu utamanya wa syabbaka baina asabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalinkan jari-jari ketika mana? Ketika selesai sembahyang. Jadi walaupun pada zahirnya baru sudah 2 rakaat, tak sudah sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar lagi, tapi Rasulullah SAW ketika itu dia ingat dah selesai sembahyang. Setelah diberi teguran oleh Zulyadain itu, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat semula tentang tidak selesai lagi sembahyang tu. Jadi maknanya daripada sini Imam Bukhari mahu istidlalnya harus tashbik bainal asabi dalam masjid selepas daripada sembahyang tu, itu kira harus dan tidak termasuk dalam hadis-hadis yang larang tashbikul asabi itu. Babul masajidil lati ala turuqil madinati wal mawadi'il lati salla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan masjid-masjid yang ada di jalan Madinah. Turuq jamak bagi tariq, jalan-jalan Madinah, maksudnya jalan-jalan yang ada di antara Madinah dan Mekah. Di situ ada beberapa tempat sembahyang. Wal mawadi',
dan juga tempat sembahyang. Jadi ada di perjalanan daripada Madinah ke Mekah, di situ ada Masjid Zulhulaifah dan juga masjid-masjid ada di Makam Rauha. Itu satu. Yang satu lagi mawadhi'. Maksudnya di sini tempat-tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah semayang ketika dalam perjalanan haji, tapi di situ tidak ada masjid, tidak ada binaan masjid, cuma Rasulullah SAW singgah semayang. Itu mawadhi'. Masajid itu maksud masjid yang ada di perjalanan antara Mekah dan Madinah, seperti Masjid Zulhulaifah dan masjid yang ada di Makam Rauha. Berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sembahyang dalam safar haji, berdasarkan riwayat-riwayat dapati ada 7 tempat. Pertama Zulhulaifah, yang kedua Syarafur Rauha. Itu semua ni Zulhulaifah, Syarafur Rauha, Ruwaisah. Kita akan baca selepas ni satu-satu riwayat akan mai. Imam Bukhari akan masuk riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah semayang tu. Riwayat pertama berkenaan dengan singgah semayang di Zulhulaifah. Itu miqat bagi penduduk Madinah, pakai ihram haji di situ menuju ke Mekah. Itu perjalanan agak jauh nak sampai ke Mekah. Yang kedua Syarafur Rauha, yang ketiga Ruwaisah, yang keempat Al-Arash, yang kelima Harsha, yang keenam Marraz Zahran, yang ketujuh Zituwa. Jadi setiap satu tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah semayang tu, kita akan baca riwayat-riwayat satu persatu. Kita akan baca. Imam Bukhari dah pun isi di sini semua tu. Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah semayang di masjid-masjid ataupun tempat bukan masjid, tapi Nabi SAW singgah juga, semayang juga di tempat-tempat seperti itu dalam perjalanan haji menuju ke Mekah daripada Madinah. Disebabkan itu ada sebahagian amalan daripada sebahagian sahabat, bila mereka bersafar daripada Madinah ke Mekah, mereka ambil tahu ketika pergi Mekah daripada Madinah ataupun pulang ke Madinah daripada Mekah, mereka ambil tahu dan mereka mencari-cari tempat-tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Bila sampai tempat-tempat tu, sahabat-sahabat
semayang. Kalaulah tiba waktu semayang, kalau tak tiba lagi waktu semayang, mereka tunggu, singgah di situ, rehat, tunggu, kemudian mereka ambil mereka semayang di situ. Dan disebabkan itu, sesetengah muhaddisin, termasuklah Imam Bukhari, katanya muhaddisin, tujuan Imam Bukhari adakan terjematul bab ni, tujuan dia nak menyatakan maqamat mutabarrikah, tempat-tempat yang mempunyai keberkatan disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah semayang di situ. Jadi sahabat-sahabat ni mereka sengaja cari tempat tu, kalau tak sampai lagi waktu semayang, sanggup tunggu semayang juga di situ. Tujuannya mereka mau ambil keberkatan tempat tu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang. Jadi muhaddisin termasuk Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, mereka kata daripada terjematul bab dan hadis-hadis kita akan baca berkenaan dengan 7 tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang di tempat-tempat itu. Daripada bab ni, terjematul bab ni dan hadis-hadis bab ni, semua ni isyarat bahawa harus istibrak, mengambil berkat dengan tempat-tempat yang mempunyai keberkatan, tidak menjadi salah. Walaupun begitu, ada juga ikhtilaf di kalangan ulama berkenaan dengan harus ataupun tidak mengambil berkat dengan tempat ataupun dengan mengambil berkat dengan kesan-kesan peninggalan daripada orang salih. Ada sebahagian ulama mereka kata tidak harus, tak sah, dan sebahagian ulama kata harus, tidak mengapa. Jadi ikhtilaf di antara ulama berpunca adanya ikhtilaf juga di kalangan sahabat. Jadi walaupun sahabat-sahabat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat-tempat seperti itu, di 7 tempat itu, kemudian ada sahabat-sahabat sengaja sampaikan tempat itu, usaha sampaikan di tempat itu untuk semayang di tempat-tempat itu, ataupun masih belum masuk waktu, mereka dah tiba di tempat-tempat itu, mereka sanggup tunggu walaupun safar perjalanan mereka itu tiba di waktu, tiba di tempat di mana Rasulullah SAW semayang itu waktu sebelum subuh. Jadi tak berapa lama akan semayang subuh, mereka rehat, sanggup tunggu di situ, kemudian semayang subuh di situ. Setelah itu baru sambung perjalanan mereka. Di sisi sahabat-sahabat juga ada khilaf. Ada sahabat yang ada yang mempunyai fahaman boleh ambil berkat
dengan tempat seperti itu, dan juga ada sahabat yang larang. Jadi kita ambil sebagai contoh 2 orang sahabat, 2 orang tu, 2 beranak, Sayyidina Umar dan anak dia Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar, dia ni seorang sahabat yang begitu cermat. Dan dalam bab ni, bab istibrak ni, mengambil berkat ni, dia agak keras sikit. Dia di sisi dia tidak benar. Sampailah syajaratul bai'ah, di mana bai'atul ridwan berlaku di bawah satu pohon. Masa Sayyidina Umar merintah, Sayyidina Umar suruh potong pokok tu. Sebab ramai orang buat ibadat di situ dengan tujuan ambil berkat tabarruk dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar bimbang, takutnya lama kelamaan berlaku syirik dan sebagainya. Jadi sebagai satu zari'ah, tutup kebahayaan akan berlaku, Sayyidina Umar larang. Abdullah bin Umar, anak dia pula lain. Dia suka apa saja Rasulullah SAW buat, dia mau buat. Bukan kata tempat Rasulullah SAW semayang tu dia nak semayang, bukan itu saja. Tempat di mana dalam perjalanan Rasulullah SAW singgah istinja, kencing, situ pun dia berhenti. Dia pergi tempat tu, dia kencing. Kalaulah dia nak kencing, kalau dia rasa dia tak mau kencing pun, dia pergi duduk seolah-olah dia kencing di tempat tu. Itu dia nak ikut betul-betul cara Rasulullah SAW, apa Rasulullah SAW buat, dia mau buat semua tu. Jadi itulah perbezaan di antara Sayyidina Umar dan Abdullah bin Umar. Jadi punca daripada dah ada ikhtilaf di kalangan sahabat, ada yang tidak setuju mengambil berkat dengan tempat-tempat ataupun kesan peninggalan daripada orang salih. Ada juga yang larang, ada yang harus. Jadi yang harus ni mereka bawa dalil yang mana Rasulullah SAW dia cukur rambut dia dan dia bahagi kepada sahabat-sahabat untuk simpan sebagai mengambil berkat dan sebagainya. Jadi sebab tu sebahagian besar muhaddisin dan juga termasuk Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, bagi mereka tujuan utama Imam Bukhari adakan terjematul bab yang menyatakan tempat-tempat di mana masjid-masjid di mana Rasulullah SAW singgah semayang dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah, dan juga tempat-tempat biasa, tidak masjid, tapi Nabi SAW semayang juga di tempat-tempat tu. Jadi semayang di tempat-tempat itu tujuannya Imam Bukhari nak menyatakan maqamat mutabarrikah, tempat-tempat yang ada yang mempunyai keberkatan. Jadi Imam Bukhari sendiri seolah-olah mengharuskan istibrak, mengambil keberkatan dengan tempat-tempat di mana
Nabi Anbiya, Salaha, sembahyang, wa amal ibadat, dan juga mengambil keberkatan dengan kesan-kesan peninggalan daripada orang salih itu. Jadi Sayyidina Umar dia larang tu pun bukan dia tidak setuju dengan mengambil berkat tu, cuma dia bimbang takutnya lama kelamaan orang buat syirik. Jadi buka pintu untuk buat syirik tu, takut begitu. Sayyidina Umar larang tu. Hadis ni kena baca lepas ni, jadi kita faham dulu terjematul bab, kemudian kita boleh baca hadis-hadis yang akan bagi tahu 7 tempat di mana Rasulullah SAW singgah semayang tu. Itu kalau baca malam ni semua tu tak sudah, insyaAllah kita sambunglah minggu depan. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddimi di situ insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Astaghfirullah.